A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alright, so nanti kehadiran saya akan ambil, so jangan risau. Okay, kalau yang data sekarang tu tak semestinya kurang ada sampai akhir kan. Okay, so kita akan belajar sukatan serakan data terkumpul. Sekejap saya present screen. Okay, berkenaan dengan tugasan 2, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Tajuk tu adalah tajuk tingkatan 4 dan jawapan saya dah sediakan pada slide terakhir. Jadi kalau kamu buka pergi kat classwork, tengok je ada jawapan. Sebenarnya daripada tugasan 1 lagi dah ada jawapan dah. Dekat sini ada jawapan. Jawapan dia ada dekat last, PDF yang last ni. Sama juga dengan tugasan kedua ni, PDF yang last dia ada ni, PDF yang last ni dia ada jawapan. So salin je. Kalau mana yang saya komen tu kena salin jawapan lah. Mana yang tak hantar lagi pun salin jawapan. Dan mana yang dah hantar tu dah settle lah, tak ada masalah. Sama juga dengan admit So saya boleh extend tarikh penghantaran tu sampai hari Rabu, iaitu hari esok. So kalau rasa tak sempat juga, hantar lagi lambat, saya tak kisah, saya open je, saya terima je. Tapi kalau boleh hantar esok lah. Okay, jangan tangguh. Alright, so hari ini kita akan masuk kepada sukatan serakan data terkumpul. Yang ini dia lebih kepada graf. Okey, yang sukatan tak terkumpul tu banyak kepada plot. Apa beza plot dan graf? Kalau plot tu just plot sahaja, kalau graf tu dia melakar. Kita kena lakar terus besar-besaran. Jadi kalau nak lakar graf besar-besaran ni lah yang kita kena ada basic Basic sukatan serakan data tak terkumpul tu dah kena ada sepatutnya. Sebab tu saya ajar ikut flow. Saya ajar form 4 dulu baru form 5. Dalam tingkatan 5 ni cuma 4 bab je yang saya sentuh. 4 ke 3 bab saya sentuh. Ubahan matriks dengan tajuk ni bab 7. 4 bab. Minta maaf, 4 bab Dengan bab 5 saya tak ajar lagi kongruenan. Yang tu masuk. Maksudnya tingkatan 5 ni cuma 4 bab sahaja yang saya akan sentuh, yang menyumbang banyak markah lah dekat kertas 2. Selebihnya kertas 1. Alright, so kat sini ni adalah contoh soalan. Biasanya saya tak sure. Soalan ni saya dah kaji format dia. Dia tak semestinya ada pada bahagian B. Dia juga boleh ada pada bahagian C. Okey, sebab tu saya terus buat soalan ni berdasarkan soalan bahagian C. Ada 15 markah. Banyak tau. Kalau keluar kat bahagian C, tolong cepat-cepat jawab soalan ni, sebab soalan ni dekat bahagian C dia bagi pilihan. Suruh awak pilih nak soalan yang ini ataupun soalan account. Ada lagi satu soalan tu dia bagi soalan account 15 markah. So bagi saya, kalau awak dapat jawab soalan ni, ambillah peluang untuk jawab soalan macam ni. So bagi saya ini sangat senang. Senior-senior kamu yang KBSM punya format dulu part ni 12 markah. Selalu pelajar dapat 12/12 full mark. Paling tidak pun 10 lah. Salah dekat 2 markah tu je. Dekat situ, walaupun pelajar dia macam orang kata slow learner lah, orang kata susah sangat nak belajar math kan. Saya tak reti lah kira ungkapan, saya tak reti lah sifir. Tapi kenapa cikgu-cikgu kat sekolah galakkan pelajar untuk buat graf? Sebab graf ni bagi dia orang senang. Dalam tajuk KBSM tu dia orang kata senang gila buat, sampai dia orang selalu dapat skor 10 ke atas. Jadi kat sinilah saya nak tekankan kamu pada graf. Sebab tu daripada awal sampai sekarang memang pasal graf. Jadi graf tu lah yang menyumbangkan banyak markah. Rasa first belajar memang susah. Tak adanya orang kalau belajar dia terus faham dan dia terus boleh buat. Kalau ada tu gifted lah. Tapi kalau rasa susah tu biasa, normal. Sebab tu saya bagi latihan supaya kamu biasakan. Alright. So yang ini, apabila dah masuk soalan macam ni, kamu kena fokus lah. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, cuba basuh muka ke. Okay, saya akan tunjukkan rumus-rumus yang kita akan guna dalam tajuk ni. Okay, so yang pertama kamu kena tahu kita ada had kelas.
Okey, kita ada had kelas, dia ada dua. Kita ada had atas, kita ada had bawah. Dalam jadual, kebiasaannya dia akan bagi macam tak lengkap lah. Okey, dia akan bagi dalam tak lengkapnya jadual. Dan kalau kita nak tahu, ni namanya selang kelas. Okey, ni namanya selang kelas untuk kolom yang pertama. Yang kolom kedua ni biasanya kekerapan lah, ataupun bilangan pekerja. Bilangan apa-apalah, bilangan pokok betik ke, bilangan pelajar ke, dia adalah kekerapan. Yang titik tengah ni adalah sesuatu yang kita akan cipta baharu nanti. Yang ni saya sediakan awal lah. So biasanya selang kelas ni kita ada had atas dengan had bawah. Okey, had atas tu apa? Sekejap Okey, kita ada had atas dengan had bawah. Had bawah biasanya belakang. Okey, kita kena ingat bawah tu mesti yang belakang. Biasanya had bawah duduk dekat belah kiri. So ni namanya had bawah. Okey, had bawah. Dan kita ada had atas. Had atas biasanya duduk belah kanan. Ini adalah ciri-ciri dalam jadual yang awak kena tahu. Sebab nanti dia ada banyak sangat rumus yang awak nak kena buat. Nak cari titik tengah ni ada rumus. Okey, had bawah campur had atas bahagi 2. Jadi benda ni semua awak dah kena tahu. Kemudian mungkin minggu depan saya akan sentuh kepada sempadan bawah dan sempadan atas pula. Minggu ni kita akan sentuh kepada had dululah. Okey. So apabila kita nak selesaikan jadual ni, okey. Kita nak selesaikan jadual ni, selesai padam balik semua ni. Saya nak bagi bersih kan. Tak nak serabut. Soalan pertama ni biasanya kebiasaannya 2 markah ataupun 3 markah, sangat banyak tau. Dia suruh lengkapkan jadual. Okey, lengkapkan jadual. Jadi macam mana kita nak lengkapkan jadual kalau kita sendiri pun tak tahu nak buat macam mana? So biasanya certain jadual ni adalah rujukan. Okey, dia adalah rujukan. Kalau awak tengok dia mulakan dengan 4.05 sampai 5.04. Kemudian dia start dengan 5.05 hingga 6.04. Alright. So apabila dua nombor berturutan ni, dia akan macam makin lama makin meningkat tau sampai habis. So awak tengok nombor apa yang berubah. Kalau di sini nombor 4 kemudian berubah jadi nombor 5. Okey, di sini nombor 05, ni nombor 05. Dia tak berubah. Yang berubah hanyalah nombor depan sahaja. So agak-agak kalau saya bagi tahu, awak dah nampak dah jawapan dia akan jadi 6.05. Okey, 6.05, 7.05, 8.05 dan seterusnya. Sebab bagi saya benda ni memang nampak jelas. Okey, sebenarnya ini saya ajar terus congak, saya tak nak ajar guna rumus. Kalau saya ajar guna rumus nanti kamu petak kepala. Okey. Ini saya ajar yang mudahkan awak je. So awak kena tengok, bandingkan nombor dia. Nombor dia 4, kemudian pergi sini dia tambah 1. Okey, so dia tambah 1. Nak pergi ke depan lagi, kena tambah 1 lagi kan. So tambah 1, tambah 1, tambah 1. Itu lagi senang lah untuk awak. Itu untuk had bawah. Okey, ni namanya had bawah. Apabila awak dah selesai buat had bawah, awak kena buat had atas dia pula. Dia kan ada dash lah. Dash ni menunjukkan macam hingga. Okey, 6.05 hingga berapa. So awak dah nampak jawapan dia kat sini. Kalau dia start dengan 5, nombor belakang dia 04, 6, 04. So kat sini 7.04. Dia nampak lagi jelas. 8.04, 9.04 dan seterusnya. Okey, 11.04. Okey, so berdasarkan jadual ni dia mesti ada rujukan. Kalau tak ada rujukan tu, ada juga soalan yang tak ada rujukan. Yang tu saya tak nak ajar dululah, saya ajar yang senang dulu. So yang ini adalah soalan jawapan untuk A. So saya harap awak nampaklah cara nak dapatkan kolom pertama. Okey, dia 2 markah kan. So kalau awak betul semua untuk satu kolom ni, dia akan dapat 1 markah. Kalau awak silap 1, cuai nombor habis. Dia akan hilang terus.
So untuk titik tengah ni, rumus dia adalah, awak boleh catat di sini. Titik tengah sama dengan had bawah campur had atas. Kemudian awak bahagikan dengan 2. Dia macam ibarat awak buat kuartil lah, kan? Tapi dia had bawah campur had atas bahagi 2. So bila awak dah kenal pasti siapakah had bawah dan had atas. Okey, contoh di sini kan. Had bawah dia adalah 4.05. Had atas dia adalah 5.04. Jadi awak tambahkan sahaja. Awak ambil kalkulator. Okay, ni kalkulator saya punya. Awak punya buka sendiri. So 4.05 tambah dengan 5.04. Senang je, tambah je. Tambahkan. Dapat 9.09. Itu adalah jawapan untuk tambah atas ni. Okey, dia adalah had bawah campur had atas. Tapi awak kena bahagi pula dengan 2. So awak kena dapatkan jawapan dia bahagi 2. Alright. So ini adalah jawapan dia. Awak kena ambil semua tau. Jangan ambil 2 je. Jangan ambil 2 tempat perpuluhan je. Ambil semua. 4.545. Tapi kalau ada lebih, sangat banyak nombor perpuluhan, awak ambil 3 je tempat perpuluhan. 3 is dah lebih cukup lah. Okay. So jawapan dia akan jadi 4.545. Alright. Ini adalah untuk had bawah dan had atas bagi barisan yang pertama. Untuk barisan yang kedua, awak kena cari juga buat benda yang sama. Okey, 5.05 iaitu had bawah tambah dengan 6.04 iaitu had atas. Tekan dulu jawapan dia, kemudian baru bahagi 2. So ini adalah jawapan dia, 5.545. Okey. Apabila awak dah siap buat 2 je, 2 cukup. Okey, 2 dah cukup. Dan awak bandingkan. Awak tengok 4 kemudian dia jadi 5. Nombor belakang dia tidak berubah. So benda ni akan berturutan. Dia akan bersama. Dia akan sama dia akan sama. Sama dengan yang seterusnya. Mesti sama. Ada certain yang dia akan jadi berbeza. Nanti yang tu minggu depan saya ajar. So yang ni dia memudahkan awak. Dia jadi samalah. So dia akan nampak lah 6.545 dan seterusnya. Okey. So itu adalah jawapan untuk titik tengah. So saya nak tulis dulu sementara kawasan sini habis azan. Okey, kita sambung dalam 8.50.
Alright, so memandangkan sini kawasan sini saya dah habis azan, so saya akan sambung walaupun kita tak sampai 5 minit lagi, lihat. Alright, sebab kita pun baru start kan tadi. So semua kembali fokus ya. So ini adalah jadual yang kita dah siapkan dan kita dah dapat dia punya selang kelas dan dia punya titik tengah. Yang ini sangat senang, easy kan? Okay, so semua faham cara nak dapatkan titik tengah dan selang kelas. Kalau faham, tulis faham dekat ruangan komen dalam Google Meet ni. Okay, bagus. So kita akan go through kepada soalan yang agak mencabar sikit. Dia sikit je mencabar sebenarnya, tapi yang ini dia sebenarnya dululah, zaman dulu dia tak akan minta variance CCM piawai. Tapi disebabkan kamu punya batch ni tak tahu kenapa dia extend, dia minta variance dan CCM piawai. Biasanya dia minta pada soalan untuk kelas mod, saiz kelas dengan anggaran min saja. Tapi sampai kat batch kamu kena buat ni, so saya kena ajar jugalah, ada cara dia. Okay, sebab tu cara siapa yang ingat lagi cara minggu lepas, guna apa? Calculator mod SD tu kan. So dia lebih kurang sama je macam ni, cuma yang ini ada frekuensi. Alright, so first soalan dia tanya cari kelas mod. Kelas mod tu apa? Okay, kita akan jelaskan kat sini. Kelas mod adalah kelas yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Okay, kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Okey. Biasanya kalau dalam tingkatan 4 dia akan tanya mod sahaja, tapi kali ini dia tanya kelas mod. Apa beza mod dengan kelas mod? Tak ada beza. Mod maksudnya kekerapan yang tertinggi. Kalau kelas mod maksudnya kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Dia cuma tambah perkataan kelas je. Jadi sebenarnya sama je. Kalau awak tengok mod dekat sini adalah 90. Maksudnya dia kekerapan yang sangat tinggi. Antara keseluruhan 90 yang paling tinggi lah, highest. Jadi kita tak ambil 90 tu sebagai jawapan, sebab 90 tu adalah mod, tapi dia nak kelas, so kita ambil kelas dia. Ini namanya kelas. Kelas dia 8.05 dash 9.04. Itu yang awak kena faham konsep matematik ni. Jadi untuk tu, jawapan bagi A1 adalah A1 pula, B1. Okey, jawapan dia bukan 90 ya. Jawapan dia adalah 8.05 hingga 9.04. Dia punya jawapan macam tu je, simple. Sebab tu yang ini sangat senang. Cuma ya biasanya pelajar asyik lupa. Cuba kena ingatlah, mod tu adalah paling tinggi, tapi kita nak kelas dia, sebab dia tanya kelas. Alright, so itu berkenaan dengan kelas mod. Bagaimana kita nak tahu soalan yang seterusnya, iaitu saiz selang kelas pula. Saiz selang kelas ni kita tak tahu berapa, tapi saya bagi yang mudah lah. Saya bagi yang mudah. Untuk awak cari saiz selang kelas, dia ada rumus dia. Saiz selang kelas. Saiz selang kelas ke soalan dia? Sepatutnya saiz kelas tau. Saya rasa saya typo kat sini, tapi biarlah. Tapi kalau dia cerita pasal saiz, awak kena ingat rumus dia adalah sempadan atas. Dia bukan had tau, had lain. Ni sempadan atas campur sempadan, campur pula sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Tolak, tapi tak ada bahagi, dia just tolak sahaja. Biasanya saya tak guna rumus tau. Okey, rumus ni hanyalah untuk spare part sahaja. Kalau contohlah dia bagi 0.4
59, 11, 4, 15, 14, sorry, 15, 19 dan bla bla bla. Kalau macam ni, saya boleh congak dengan senang. Saiz dia berapa? Saiz dia adalah 5. Sebab kita kira daripada 0 sampai 4. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4. So ada 5 nombor. Jadi saiz dia adalah 5. Senang. Tapi kalau disebabkan sekarang, cerita dia adalah berkenaan dengan nombor point-point. Jadi saya tak boleh congak. Macam mana nak congak kalau ada perpuluhan? Susah. Okey, bagi awak sangat susah. Ya, bagi saya pun susah juga. Jadi kita akan amalkan atau gunakan rumus ni. Rumus ni tak ada dalam formula. Yang ni awak kena hafal. Sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Macam mana kita nak cari sempadan atas? Kita sendiri pun tak tahu sempadan atas tu macam mana. Dia ada rumus dia juga. Banyak tau rumus. Okay. So saya tulis kat sini. Saya buat warna lain lah. Sempadan atas sama dengan had atas campur dengan had bawah kelas seterusnya. Had bawah kelas seterusnya. Apa tu? Tak tahu. Tak apa. Kita tak payah hafal benda ni. Kita sambung sikit. Had atas campur dengan had bawah kelas seterusnya bagi 2. Macam susah je rumus dia. Ya, memang susah awak nak hafal. Tapi saya harap awak fahamkan macam mana nak dapat. Alright. Seperti biasa yang kita fahamkan, kita ada had bawah dengan had atas. Tapi cerita dia, kita nak dapatkan sempadan atas. Sempadan atas tu dia lajak sikit. Okay, sempadan atas tu dia lajak sikit jauh. Ni sempadan atas. Ni sempadan bawah. Dia belakang sikit. Dia lagi belakang daripada had bawah. Sempadan ni atas dia lebih depan lagi daripada had atas. So macam mana kita nak dapatkan? Dia antara 5.04 dengan 5.05. So macam mana nak jadikan antara tengah-tengah tu? So kita akan buat 5.04 campur dengan 5.05 bahagi 2. Okey? 5.04 campur dengan 5.05 bahagi 2. Untuk dapatkan sempadan atas bagi kelas yang pertama ni. Jadi awak cuba tekan kalkulator. 5.04 tambah 5.05 bahagi 2. Alright, awak akan dapat 5.045. So sempadan atas dia akan dapat 5.045. So awak tulis kat sini. Sekejap Saiz selang kelas sama dengan 5.045, iaitu sempadan atas tolak. Okey, tolak dengan sempadan bawah. Okey, itu baru sempadan atas. Sekarang nak cari sempadan bawah dia, awak tengok awak tengok kat sini. Nombor belakang dia adalah 4.05. Tapi belakang dia lagi kita tak tahu siapa. So macam mana kita nak tahu? So kita anjak ke depan lagi. Okay, kita anjak ke depan. So kita tak nak ambil ni. Yang first table ni saya tak galakkan awak ambil. Saya galakkan awak ambil yang second. Okay, saya galakkan awak ambil sempadan atas yang kolom kedua atau baris yang kedua. Ni. Sekejap saya buat warna merah lah nampak. Macam ni. So nanti jawapan untuk sempadan atas bagi kolom ni adalah 6.045. Kenapa 6.045? Sebab tadi kita dapat 5.045. So anjak satu je. Faham tak? Anjak satu ke atas, ke depan. Kalau awak tak yakin, rasa muskil, rasa ragu-ragu dengan saya, tak percaya dengan saya, awak try buat 6.04. Okey, awak tambahkan dengan 6.05. Ni 6.04 ni awak tambahkan dengan 6.05. Lepas tu bagi 2. Kalau awak rasa tak yakin lah.
Okey, lepas tu bagi 2. Okey, dia dapat 6.045. So, ini adalah sempadan atas untuk baris yang kedua. Okey, untuk sempadan bawah, untuk baris yang kedua ni, sebenarnya dah ada jawapan dah. Sempadan bawah dia adalah sama dengan sempadan atas yang betul-betul tengah-tengah tu. So, jawapan dia sebenarnya ambil balik je. Okey. Jadi, sebenarnya saya dah dapat semua sempadan atas dan sempadan bawah kat sini. Saya dapat 7.045, 8.045, 9.045 dan seterusnya. Manakala yang lain sama je, just tambah satu sahaja, 6.045, 7.045 dan seterusnya. Dan semua ni jawapan ni berdasarkan sempadan atas yang sebelumnya. Ni sempadan atas yang sebelumnya, ini sempadan bawah yang selepasnya, dia sama je. So sebenarnya kita tak perlukan data yang banyak-banyak ni pun, saya just nak tunjuk je. So padan balik. Sekejap saya padan ni. Saya padan ni. Alright, so sebenarnya kita nak satu sahaja, kita nak ini sahaja, cukup sahaja yang ini. Awak tolakkan, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. 6.045 tolak dengan 5.045. Okay, so kita tulis kat sini 6.045 tolak dengan 5.045. Dia dapat 1. Tak percaya juga, tekan kalkulator, kira sendiri. Okay, 6.045 tolak dengan 5.045, jawapan dia 1. Ni baru kaedah 1. Saya ada banyak kaedah. Dia baru kaedah pertama. Kaedah pertama, ikut rumus. Kaedah 2, saiz selang kelas dia. Sebenarnya awak dah boleh tengok dah, dia anjak kat sini, dia tambah 1. Dia anjak lagi ke depan, dia tambah 1. Dia anjak lagi ke depan, dia tambah 1. Saiz selang kelas dia adalah 1 sebenarnya. Lagi simple. Simple kan? So sebenarnya dah nampak dah jawapan dia dekat tepi je. Pun boleh. Ni kaedah 2. So ada banyak kaedah untuk awak tahu saiz selang kelas. Alright. So kita tengok berapa banyak anjakan dia tu. Itulah saiz selang kelas. Ada certain saiz selang kelas dia jadi 5, ada yang jadi 10, ada yang jadi 0.5, banyak lah. So awak kena tengoklah, kira, cari titik tengah, cari dia punya sepadan atas, sepadan bawah dan sebagainya. Gunalah cara macam mana untuk memudahkan awak. So itu sahaja berkenaan dengan saiz selang kelas. Okey, so yang ni saya nak kecilkan jap. Alright. So apa pula kita nak cari soalan seterusnya. Sekejap soalan seterusnya dia berkait. Tiga soalan ni dia sangat berkait. Awak dah dapat cari min, awak kena cari variance dengan sistem PRY. Dan cara ni sama macam minggu lepas saya ajar, tapi dia ada sedikit penambahan. So ingat ya, kita akan guna mod. Okay, kita ada mod. So kita tengok, kita guna mod SD. Kita guna mod SD, mod 2 kali SD. So saya tekan sama-sama. Untuk kalkulator biasa, saya ajar dulu kalkulator biasa. Mod 2 kali, pilih SD ya. Ni SD. Kemudian yang ini awak kena pilih ikut susunan ya. Pilih titik tengah, kemudian shift, koma. Banyak dia punya ni. Sekejap saya bagi ruang sekejap. Mod 2 kali SD, kemudian titik tengah, tekan shift, lepas tu tekan koma. Okay, so kita ikut sama-sama.
Okay, dah masuk mod SD, mod 2 kali, SD. Kemudian pilih titik tengah dulu. So, titik tengah dia adalah 4.545. Jangan saya buang benda ni, nyemak je. Okay. So, 4.545 ni, tekan 4.545. Kemudian tekan shift. Okay, tekan shift dan ada koma dekat atas delete ni. So, tekan koma. Nanti dia keluar macam satu nokta bertindih dan satu koma kat bawah dia. Macam tu lah. Alright. So, nanti awak pilih pula kekerapan dia. Okay. Kekerapan. Dia kena ikut susunan tau. Kalau awak terbalik memang salah. Okay. Kekerapan dia adalah 2. So, awak tekan 2. Lepas tu, M plus untuk save. Nanti paparan dia akan kira N sebagai 2. Lepas tu, tekan M plus. So, ini adalah cara tekan kalkulator untuk kalkulator biasa. Mod 2 SD titik tengah shift, kekerapan. Dan seterusnya, awak boleh tekan sampai habis lah. Dan awak boleh tengok N dia sampai berapa. 198. Okay. Alright. So, untuk kalkulator lagi satu. Okay, sekejap Nanti jangan risau, jangan gelabah. Saya bagi masa untuk kamu tekan nanti. Okay, untuk kalkulator yang ini, apabila kita dah masuk buka, kita tekan menu, tekan 6, statistik je. Ingat, menu 6. Dia sama macam hari tu. Menu 6. Dan ni warna hijau lah. 6, lepas tu pilih 1. 1 ni untuk first variable. Okay, 1. Okay, yang ini dia tak ada frekuensi. Macam mana kita nak jadikan dia wujud table frekuensi tu? So, tekan shift. Okay, tekan shift menu. Tekan shift menu. Shift menu. Kemudian pilih statistik 3 Pilih statistik. So, cari statistik. Shift menu statistik. So, statistik tu 3 lah. Dan frekuensi dia tanya on ke off. Mesti on kan. Yang ini untuk form 5 punya cara. Kalau form 4 off kan. Kalau form 4 kena off kan. Kalau form 5 kena on kan. So, nanti dia ada 2 table. Cukup lah macam ni. Alright. So, nanti nak isi X untuk titik tengah. X sama dengan titik tengah. Dan frekuensi untuk kekerapan. Okay. So, isi sama-sama. Yang ini saya bagi awak guna kalkulator. Okay. Yang ini awak boleh isi seperti biasa. 4.545 shift, lepas tu apa? Kekerapan 2 M plus. Seterusnya 5.545 shift, 4 M plus. Dia jadi macam tu lah. Dia bertambah jadi 6. So, boleh teruskan. Okay, saya akan... siapa yang masuk ni? Sekejap Okey, apabila awak dah selesai untuk kalkulator biasa, dia akan paparkan N sama dengan 198. Okey, tunggu jap. Jangan buat apa-apa sampai sini. Yang mana yang belum tekan kalkulator tu, tekan dulu. Siap-siap.
Okay, ni untuk kalkulator biasa. Dapatkan sampai N sama dengan 198. Untuk kalkulator kelas ni, saya akan tunjukkan. So, 4.545. Lepas tu awak pilih, dah letak nilai ni, awak tekan sama dengan. Okay. Frekuensi tu dia memang auto isi tau, tapi nanti awak edit balik. Yang ni bagi saya laju sikit, saya tekan. Okay, bila awak dah isi untuk S, awak akan scroll naik atas balik dan cari ke table frekuensi. Dan awak pilih nombor dia lah, 2, 4, 22 dan seterusnya. Alright. So, apabila awak dah selesai mengisi kedua-dua kalkulator, okay, satu-satu saya tunjuk. Untuk kalkulator biasa, cara nak mencari jawapan dia, selesai selepas selesai, tekan shift 2. Shift, lepas tu tekan 2. Shift 2. Nanti dia ada paparan. Yang ini saya dah ajar. 1 untuk min, 2 untuk CCM piawai. X apa ni? X untuk min, dan X ada lambang cherry sikit ni. Dia cherry sikit kan. Lepas tu dia N. Dia adalah CCM piawai. Awak nak cari variance, awak just kuasa 2 sahaja daripada CCM piawai. Minta maaf ya, tulisan saya buruk tau. Okay, so yang untuk kalkulator lagi satu, awak tekan OPTN. OPTN. Okay, OPTN, nanti dia akan pilih first variable calculate. Tekan 3 lah. Kan dah dapat jawapan. So OPTN 3, iaitu first variable CALC. Alright, so macam mana kita nak buat jalan kerja dia? Kita dah ada jawapan dah ni. Okay, sebelum kita nak buat ni, saya nak tanya semua. Semua dapat tekan kalkulator tak? Kalau dapat tekan kalkulator, tulis dapat Saya risau awak tak dapat tekan je. Okay, good. Jangan salah tekan sudah. So, untuk jalan kerja B3. Macam biasalah, min awak kena buat jalan kerja panjang lebar tu lah. Tapi, untuk memudahkan, okay, awak sediakan min apa, kemudian awak tengok table ni. Dia start dengan titik tengah dulu, baru kegerapan kan. So, awak start dengan 4.545. Okay, 4.545. Terus buka kurungan, berapa kegerapan dia. Jadi awak tak payah tulis banyak-banyak. Maksudnya hasil tambah ni adalah kegerapan. Okay, kegerapan darab dengan titik tengah. Hasil tambah kegerapan darab titik tengah. Sebab tu dia akan tambah dengan 5.545 kali dengan berapa. Okay, rujukan dia saya kena tengok kalkulator ni dah senang. Sekejap. Lepas 2, 4. Tambah dengan 6.545, 22. Okay, kalkulator ni senang, saya boleh tengok terus dekat sini. 22 frekuensi dia. Sekejap. Sini. Lepas tu bawah dia 64. So, tambah 64. Oh, tak muat. So, saya sambung bawah.
Okey. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 kolom sepatutnya lah. Okey. Ini awak salin. Ikutlah. Dia mesti selaras dengan table tu. Satu baris untuk ni, kemudian baris yang kedua, baris yang ketiga dan baris keempat dan seterusnya. Okey. Dan dia ada per dengan jumlah n. Jumlah n tadi kalkulator ada sekejap alamak, dia tak paparkan n berapa So tadi n adalah 198 tak silap saya. Ataupun awak just tambah je. Okay, tambahkan frekuensi dia ataupun kegerapan dia. Saya buat warna biru lah, awak nampak sikit kan. 2 campur 4 campur 22 dan seterusnya. Ini adalah kegerapan. Saya tulis note sikit jumlah kegerapan. Alright. So, apa ni awak just letak je jawapan. Tak payah kira guna kalkulator lagi. Sebab kalkulator dah bagi jawapan dah. Untuk kalkulator biasa, jawapan dia kita tekan shift 2, pilih 1 untuk min. Dan jawapan dia adalah 7.989 ataupun 7.99. Saya terima 2 tempat perpuluhan, 7.989 atau 7.99. Manakala untuk jawapan kalkulator baru ni pun tak jauh beza, sama juga. So dia punya jawapan dia berada di X yang pertama ni, iaitu 7.989. So sama je. Okey. So ini adalah berkenaan dengan jalan kerja awak untuk cari min. Jadi apa pula jalan kerja variance dan jalan kerja sisihan piawai? Seperti biasa yang saya ajar, jalan kerja sisihan piawai atau variance, awak copy sahaja jalan kerja min ni. Maksudnya awak salin balik. Ni memang leceh lah, banyak salin. So saya salin balik. Okay, saya salin dan saya letak pada variance. Okay, bawah ni saya terus tulis jawapan dia berapa. Jawapan dia 198 tadi. Total kegerapan 198. So ni adalah variance V kuasa 2. Ingat, variance ni dia ada kuasa 2. Okay, kuasa 2. Jadi semua ni letak kuasa 2. Senang je, awak letak 2 terbang ni kat atas ni. 2, 2, 2 dan 2. Tapi ada bonus dia. Dia akan tolak. Tolak dengan min kuasa 2. Okay, awak salin dulu. Saya bagi masa seminit untuk awak salin. Okey, so ini adalah jalan kerja dia. Dan apa nak tahu jawapan dia? Untuk kalkulator biasa, okey, awak tekan shift 2, awak pilih sisihan piawai dulu. Okey, pilih sisihan piawai nombor 2 ni. Tapi awak letak kuasa 2 sebab kita kan kuasa 2 kan variance. So letaklah kuasa 2. So jawapan dia akan jadi 0.914 ataupun 0.91. Cukup lah.
So jawapan dia 0.914. Awak tak payahlah pening-pening lagi nak tekan kalkulator ulang-ulang. Jadi senanglah kerja kalau ada mod ni. Jadi jawapan dia 0.914. Lupa nak bagi tahu. Untuk kalkulator ni dia dah bagi jawapan dah. Yang ada bentuk lambang cherry kuasa 2 ni, ini adalah variance. Dia terus bagi jawapan. So awak tak payah nak tekan kuasa 2 pun, dia dah ada dah. 0.914. Okay, yang tengah-tengah bawah sikit, yang keempat ni. So ini adalah jalan kerja untuk variance. Manakala jalan kerja untuk sisihan piawai, dia lagi senang. Jalan kerja dia tak payah copy paste pun. Jalan kerja dia adalah awak punca kuasa sahaja jawapan variance. Sisihan piawai ataupun simbol dia seperti ini, dia adalah punca kuasa daripada jawapan variance. So jawapan dia ambil lagi daripada kalkulator. Jangan pula awak buat sendiri jawapan tu. Nanti dia lari. Okay, nanti dia lari. So, padam balik, tekan on. Lepas tu tekan shift 2. Okay, pilih 2. Dan pilih sama dengan untuk keluarkan jawapan. So, jawapan dia akan jadi 0.96 ataupun 0.956. Cantik. Itu jawapan dia. Manakala untuk kalkulator ni, dia pun dah keluarkan awal-awal 0. Yang kedua last 0.956. So itu cara kamu cari mean, variance dan sisihan piawai menggunakan jadual. Menggunakan kalkulator. Yang ini menggunakan kalkulator, tapi yang ini apa beza ni dengan yang minggu lepas? Minggu lepas dia tak ada macam kekerapan yang terlalu banyak. Yang ini kekerapan dia sangat banyak. Ada 100 lebih, ada 200 lebih. Sebab tu kita punya rumus dia lain sikit. Yang hari tu punya kekerapan dia tak banyak. Ada yang sampai 20 je, ada yang sampai 10, ada yang sampai 6 data sahaja. Dia punya kolom dia sikit. Tapi ni kolom sampai beratus-ratus ni dah terlebih panjang kan. Sebab tu orang guna kaedah frekuensi. Dia memendekkan jalan kerja, pengiraan. Awak kena biasakan buat tau. Sebab ni akan jadi satu kemudahan untuk awak dapat markah. Okay, ini adalah kelas Swiss punya cara. Hanya berdasarkan ini sahaja, kemungkinan besar awak akan dapat 10 markah 10 markah 10 markah sebab tak silap saya, yang ini pengiraan dia 8 markah dan ni 2 markah. Baru 10 markah. Lagi 5 markah. Nak lakar graf. Lakar graf yang best. Nanti saya tunjuk. Awak salin dulu. Kita ada lagi setengah jam. Kita belajar satu je soalan. Sebab hari ni sebenarnya saya nak ajar awak banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya benda ni pun dah banyak tau. Kita akan belajar 3 graf. Kita akan belajar histogram. Kita akan belajar polygon. Graf ni graf tau, bukan bentuk tau. Dan kita akan belajar OGIF. Kenapa kita ada banyak sangat graf batch kita ni? Tak apa. Dalam soalan SPM sebenar, sebelum ni pun dia banyak lagi graf. Alright, so kita ada 3 graf. Kita ada histogram, kita ada polygon, kita ada OGIF. OGIF ni minggu depan saya ajar. Hari ni saya ajar sekali 2. Sebab histogram dengan polygon ni adik-beradik. Okay, adik-beradik. Adik-beradik kandung tau. Sebab apa saya kata dia adik-beradik kandung? Sebab dia menggunakan paksi X dan paksi Y yang sama. Tapi OGIF ni tak, dia guna yang berbeza. So dia ni anak tiri. Kesian OGIF. Tapi anak tiri ni sakit hati tau nak buat dia. Dia ada banyak benda yang nak kena hafal. Yang ni simple je. Okay, so kita tengok histogram dengan polygon ni. Ciri-ciri pertama. Okay, wajib. Ni saya cakap wajib ni, wajib guna pembaris. Sebab kita nak lakar sebelum ni kita ada lakar graf yang guna pembaris, iaitu graf garisan, graf linear ataupun ketaksamaan linear. Kan? Tapi graf OGIF ni dia nanti minggu depan saya cerita. Ni tak nak dulu. Okey, histogram dengan polygon ni wajib guna pembaris.
Yang kedua, paksi X dalam kata lain dia, dalam kata lain dia ni yang penting ni. Orang panggil dia mengufuk. Apa tu mengufuk? Mengufuk. Bunyi dia macam tenggelam kan? Sebab bunyi dia macam orang tenggelamkan diri dalam tanah. So tanah kan melintang. So melintang ni adalah paksi X, mengufuk. Okay. So paksi X ni adalah mengufuk. Ni adalah paksi X. Paksi Y mencancang. Bunyi dia jelas macam cahaya matahari dekat atas. So paksi menegak, mencancang. So kita dapat congak kat sini. So dia paksi Y macam ni. Tapi apa kena mengena paksi X mengufuk dengan paksi Y mencancang? Dia ada ciri-ciri penting yang awak kena guna. Paksi X wajib guna. Okay, wajib guna titik tengah. Siapa pakai selang kelas memang tolak markah. Jangan pakai selang kelas, pakai titik tengah. Paksi Y guna kekerapan. Masa nak plot tu, kita guna titik tengah untuk paksi X, dan paksi Y kita guna kekerapan. Tak boleh guna lain. Dua ni sahaja. Untuk kedua-dua graf. Untuk kedua-dua graf. Okay, sekejap saya ke bawahkan sikit. So, apakah gambaran histogram sebenarnya? Graf histogram macam ni. Okay, dia carta bar. Carta bar tapi dia rapat tau. Dalam sains, kamu belajar dua carta. Satu orang panggil histogram. Satu lagi carta bar ataupun carta palang. Carta bar tu jarak-jarak. Tapi ini histogram. Histogram ni carta dia rapat-rapat. Dia lain sikit daripada sains tu. Jadi, awak kena ingat, histogram ni mesti rapat. Tak boleh jarak. Siapa jarak memang tolak markah. Polygon, apa beza polygon dengan histogram? Paksi Y dia sama, kita guna kekerapan. Paksi X dia sama, kita guna titik tengah. Tapi, yang bezakan dia adalah graf plot. Okay, dia adalah graf plot. Plot macam biasa, tapi guna pembaris. Guna pembaris. Yang ini wajib guna pembaris. Okay, pembaris, 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 pembaris. Dia jadi macam bentuk lah sikit. Tak cantik lah bentuk dia. Dia jadilah macam tu. Contoh. Okay, sini, 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 sini. Alright. Nampaklah sikit bentuk dia kan. Oops. Okay. So, polygon ni maksudnya awak guna pembaris tapi dia kena cantum dengan plot. Bila kita cantum dengan plot, penghujung kaki tu mesti jejak lantai. Jejak lantai tu kosong lah pada Y kosong. Kena jejak lantai. Janganlah awak berhenti pada sini. Siapa buat macam ni je salah. Dia kena ada kaki. Tak ada kaki macam mana dia boleh terbang kan? Takkan dia ambil gambar lompat pula. So, dia kena ada kaki. Alright, so nanti saya ajar macam mana nak buat kaki dia tu. Alright, so itu adalah cara kita nak plot graf adik-beradik ni. Soalan dia. Give ni nanti saya terangkan minggu depan Tak nak awak pening. Anak tiri ni biar dulu. Okay, ni kita tengok soalan dia. Dengan menggunakan skala, dia guna ayat macam kita pernah dengar je kan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk. Dia cakap paksi mengufuk, dia tak cakap paksi X. Tapi kita tahu dia punya paksi adalah paksi X. Sebab mengufuk tu bunyi dia tenggelam, mengufuk. So tenggelam dalam tanah. Dia adalah melintang. Dan kita akan gunakan sifir 1 jam. Sifir 1 jam ni sebenarnya titik tengah punya selang kelas lah. Okey, titik tengah. So macam mana nak akal graf tu? Okay, so ni adalah graf saya. Awak punya graf buka lah sendiri. Kalau tak ada graf, tengok saja. Okay, so kita punya start plot. Ni L shape graf L shape. So tak payah risau. Start dengan bawah sekali. Kosong kat bawah. Dia memang L shape. Start dengan kosong.
Okey. Kemudian kita akan gunakan 2cm, skala 2cm dengan skala 2cm untuk kedua-dua paksi. So awak tahulah 2cm tu bersama dengan 10 kotak kecil. Saya dah terangkan pada budak admin dan pelajar mat minggu lepas, sama je. Minggu ni pun saya ada terangkan juga. So 2cm tu paras dia macam ni. Dan digunakan sifir 1. Tapi awak tak boleh tulis 1, 2, 3. Salah. Awak kena tulis titik tengah dia. Awak kena tengok table tadi. Table dekat sini, bukan sini. Tapi sini. Mana sini. Table kita. Table kita yang dah cari jawapan tadi. So titik tengah start dengan 4.545. Okay. Start dengan 4.545. So kita start dengan 4. Kita start dengan 4 4.545. Start dekat sini. Saya rasa better kita jarakkan sikit. Kita gerakkan 1, 2, 3. Sebab kita ada graf poligon tau. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Saya rasa boleh je kot. 4.545 macam ni. Tapi saya sebabkan soalan ni dia cakap apa ni, saya baca balik soalan. Sebabkan soalan ni dia cakap bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama. Maksudnya dia suruh awak bina dua graf serentak. Jadi kita bina histogram dulu. So kita bina histogram. Saya harapkan pelajar anjatkan sikit lah. Anjatkan satu bar sahaja. Okay, 4.545 di sini. Kemudian 5.45 kat sini. 6, 7 dan seterusnya. Sampai 10 ikut table awak. Ni sampai 10. Lepas tu anjatkan 2 3 2 2 3 2 2 sekejap Cukup lah ni. Anjat 2 sahaja. Nak anjat lebih pun boleh, tak ada masalah. Ni adalah X. Nanti saya bagi tahu sebab kenapa kena anjat satu kena anjat macam ni, kena anjat 1 cm kat sini. Kenapa Sebab kita guna sifir 2 cm kan. Nanti sebab kita buat graf poligon, dia kena anjat lah. Graf poligon kan dia kena ada kaki. So nanti awak tengok pada kekerapan ni, soalan dia cakap 2 cm kepada 20 orang pekerja pada paksi mencancang. Saya ulang, 2 cm kepada 20 orang pekerja. Jadi sifir 20. Start dengan kosong, start dengan 20. 20 untuk 2 cm atas mencancang. Kemudian 2 cm lagi, 40, 60, 80, 100. Okey. Tapi siap ke? Tak siap lagi. Kita tengok jumlah kekerapan kita ada berapa. Jumlah kekerapan kita ada 198. Banyak tau. Jadi awak kena buat sampai 200. 120, 140, 160, 180 dan 200. Anjatkan sikit, tulis Y. Okey. So ini adalah paksi awak dan awak gariskan dia punya tulang kartes tu. So ini adalah kerangka dia, kerangka graf. Okay, sekarang kita nak plot. So jadual dia, kita rujuk balik jadual. Okay, so ini adalah jadual dia, 4.545 dengan 2. So awak kena cari pada graf tu.
So nanti saya rasa saya nak mudahkan awak buat sama-sama. Ni kena copy paste ni. Sekejap Alright. So kita ambil ni sebagai rujukan saja. Ni saya pinjam sekejap buat conteng. So kita tengok kat sini 4.545 ni dengan 2. So kita kira 2 kat mana? 2 dekat sekarang ni kita ada CV20. So kalau kosong, kalau sini 10, so ada 5 kotak ada 5 kotak kecil. So kita boleh katakan lah satu kotak kecil ni mewakili 2. 2, 4, 6, 8, 10. So satu kotak kecil adalah 2. Jadi kalau dia start dengan 2 untuk kekerapan, awak plotkan tengah-tengah di sini 2. Macam tu. Sekejap awak tak nampak So 2 kat sini. Plot. Graf kotak tu awak macam ni. Sekejap dia pendek dia memang pendek. Alright. Kemudian 4 tu naik atas 1. Naik atas 1 je. Okay, awak plot tu kat tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia awak plot. Dia macam tu lah. Tapi dia syarat dia awak kena guna pembaris. Sebab ni adalah syarat wajib awak kena guna pembaris. Saya ingat tak apalah, tapi dah ada garisan, takkanlah saya ingat kan. So boleh try buat sama-sama. Okay, sini 22. Sini 64. Okay, saya pindahkan jadual sekejap. Okay. Jangan saya kecilkan sikit. Harap awak boleh nampak lah. So 90 dengan 8.545. Okay, 90 kita ambil ni. So 90 kat mana? 90 kat sini. So tarik. Saya rasa saya terlebih panjang lah. Dia sampai paling tinggi kekerapan je. Ya Allah, saya pun dah terlebih buat dah ni. Okay, kalau rasa tak cukup kertas graf tu jangan pelik lah, sebab dia sampai 90 maksimum. So kita buat sampai 100 je sebenarnya. Aduh, sekejap saya padam lebihan ni. Lebihan ni saya padam je. Alright, so nanti kalau rasa pelik tu, maksudnya terlebih lah tu. Patut saya pelik semacam, grafnya besar semacam. Kalau lebih sikit tak ada masalah, tapi jangan lebih sangat. So ni Y, kekerapan. Sekejap Okay, so nanti awak sambung je dengan ni, dia punya ni. Sekejap saya besarkan balik. Okay, besarkan balik. Dan awak boleh cari nilai lah. Pastikan awak dapat bentuk macam ni Sekejap saya buka jadual ni, kasih awak nampak jelas.
Alright, so awak boleh tengok jadual ni dan plot dulu. Plot dulu sampai 945. Dia baru masuk ke? Okey, tak ada. Semua okey tak buat plot? Kalau okey, tulis okey dekat ruangan komen. Buat plot pula, buat histogram. Alright, sambung buat dulu. Alright. So apabila awak dah settle, graf saya ni memanglah buruk kan. Graf awak masih lagi lawa. So nanti kita tengok graf yang sepatutnya. Tapi sebelum tu, kita baca balik soalan dia. Mana soalan dia ni? Okey. Soalan dia 4 markah je. Okey, sekarang kita nak bina poligon kekerapan pada graf yang sama. Bagaimana kita nak bina graf poligon kekerapan? Kalau soalan cakap bina histogram, awak bina histogram sahaja. Tak payah sibuk nak lakar poligon. Tapi, ada juga soalan yang dia cakap lakar graf poligon sahaja. Jadi, awak tak payah lakar graf histogram. Ada juga soalan, dia suruh awak lakar histogram dan poligon. Jadi, kalau kita nak lakar benda yang serentak, kita akan terus buat benda yang sama lah pada graf yang sama.
So bagi saya, kalau saya belajar ajar sekali dua macam ni, dia lagi senang lah. So ini adalah plot-plot yang awak dah plot pada graf. Senang je, ambil pembaris, gariskan. Ambil pembaris dan gariskan. First awak gariskan plot kepada plot dulu, sebelum kita buat kaki dia. Kaki nanti saya ajar. Plotkan dulu pula. Gariskan dulu pakai pembaris. Garis tegak tau, jangan bengkok. Kasih dia nampak betul-betul tajam. Okay, nampak macam gunung kan? So bagi dia graf tu nampak macam meningkat dan ada menurun. Dia mesti ada nampak macam peningkatan dan penurunan graf ni. Sekarang ni awak nak bina kaki dia je, tinggal. So seminit je, tak lama pun. Okay, selepas awak dah garis, kan kita ada lagi nak buat kaki dia kan. Kaki dia tak sampai dekat tanah. So takkan kita nak terus tegak bawah macam tu je kan. Tak, no, dia bukan macam tu. Saya tadi ada awal-awal cakap anjak sikit satu benda ni. Satu benda ni untuk kita letak kaki dia. So kaki dia start dengan sini. Dekat yang tapak tanah ni kan. Sebab dia kena anggaran dia kena 2 cm juga tau. Kena 2 cm. Kaki dia mesti 2 cm sikit. So kaki dia ni gariskan terus kepada plot. Saya harap awak nampak lah. Okay, dia plot macam ni. Sambungkan je. Yang ini kaki belah kanan pula, dia kena 2 cm. 2 cm juga So kaki dia betul-betul pada hujung paksi. Pada tanah hujung paksi kat sini. So gariskan. So dia jadilah macam tu. Sambungkan kaki sahaja. Jadi, saya nak tunjuk hasil jawapan sebenar. Alright. So, jawapan dia jadi macam ni. Oops. Alright. Nampak tak? Ni saya buat sendiri tau. Okay. Ni saya buat pada kertas graf saya. Dan saya lakar pakai pembaris. Smooth je pembaris. Kan? So tengok kaki dia. Kaki dia boleh je kalau tak anjak. Cuma kena pastikan 2 cm lah. Tapi saya anjak belah kanan pula Tak apa, tak ada masalah pun. Asalkan 2 cm kaki dia. Okay, dia kena anjak ke tanah lah. Ke kosong terus. Macam tu. Sebab gunung ni dia tak boleh terbang. Dia mesti dekat tanah juga. So nampak tak? Ini adalah hasil lukisan atau lakaran graf awak. Biasa macam ni banyak markah tau. Boleh jadi 5 markah, boleh jadi 4 markah. Smooth je lukisan dia. Yang penting awak jangan salah ambil. Yang penting yang tengah ni ataupun paksi X ni mestilah gunakan titik tengah. Dan paksi Y mestilah guna kekerapan. Yang ini saya namakan dia sebagai bilangan pekerja. Sebab dia punya table kekerapan kan bilangan pekerja. Dan dia punya X ni kan nama table untuk jumlah jam. Ni X, ni Y. Sama je. Saya namakan nak nampak cantik lah, kemas. So itulah graf. Ni graf buruk je. Yang ni graf lawa sikit lah. Okay, ni adalah hasil graf dia. Okay, setakat ni semua boleh lakar graf dengan baik tak? Kalau boleh, tulis boleh Okay, good. Bagus. Okay, last but not least. Biasanya pelajar suka tinggalkan soalan macam ni. Sebab dia kata, tak apa, saya dah dapat banyak markah. 11/12 pun senang lah. Tapi sekarang kalau kamu punya batch 14/15 pun dah okey dah. Bolehlah lepas. Tapi saya nak perfect. Saya nak cegah dapat 1 markah ni. Macam mana? Alright. So, pastikan graf yang awak lukis ni menepati kehendak soalan. Bila dah menepati, baru boleh jawab soalan yang last tu. Soalan last ni kacang je. Okay, kita baca. Tapi kacang dia tu pun jaga-jaga. Berdasarkan graf yang dilukis daripada C, nyatakan bilangan pelajar yang tidur lebih daripada 8 jam dalam sehari. Okey, bilangan pelajar tidur lebih daripada 8 jam sehari. So kita tengok titik tengahnya, ni jumlah jam
jumlah jam. So kita tengok dia punya titik tengah tu pada 8 jam dan lebih. Dia kata melebihi 8 jam. So kita tengok lebih 8 jam. So ni 8 kan. Sebenarnya ni ke 8 ni 8.5. Kita nak 8. 8 mungkin kat sini lah 8. Contoh. Okay. So kita tengok start dengan 8 dan lebih. Lebih mestilah belah kanan. Kurang mestilah belah kiri. Nampak tak? Lebih belah kanan, kurang belah kiri. Jadi dia nak lebih, kita ambil belah kanan. Untuk kekerapan histogram ataupun kekerapan poligon, hanya awak kira pada plot dia sahaja. Plot yang awak jumpa belah kanan. Saya jumpa satu plot. Saya jumpa dua plot. Saya jumpa tiga plot. Saya kira berapa? Sini 90. Sini 14. Sini ada berapa? 2. So awak tambahkan 90 campur 14 campur 2. Okey. Saya ulang. Sekejap ni saya zoom out. Okey. Katakan dia kata nak 8 jam dan lebih. Awak tengok berapa plot yang ada pada belah kanan. Jadi belah kanan ada 3 plot. 3 plot ni sebenarnya awak dah dapat daripada jadual. 3 plot terakhir. 3 plot terakhir bermaksud kekerapan dia awak tambah je. Dekat sini awak dah boleh dapat 90 campur 14 campur 2. Tengok jawapan bawah dia. Jawapan bawah dia pula. Tengok jawapan saya. Jawapan yang saya reka ni. Kat sini. 90. Oh, dia nak lebih. Saya silap buat jawapan ni. Jangan tengok jawapan tu. So, dia nak 8 jam dan lebih. So, awak tengok. Dia sepatutnya ambil 90, 14 dan 2. Jawapan saya tu salah. Jawapan yang ni betul. Okay, 90 campur 14 campur 2. Okay, tu saya nak kena edit tu jawapan. Biasalah buat last minute. Lupa. Soalan ni saya type sendiri tau. Penat tau saya cari soalan ni. Saya type sendiri dan jawapan pun saya reka sendiri. So, jawapan dia adalah apa soalan dia? Soalan C ke soalan D? Soalan D. 90 campur 14 campur 2 sama dengan 114, 116. Betul ke? 106. Saya kira balik. Susah lah kalau tak guna calculator. 90 campur 14 campur 2. 106. Okay, ni adalah jawapan dia. Jadi, untuk apa ni? Untuk soalan ni, dia cakap tidur melebihi 8 jam. So, boleh tengok. Kalau 8 jam, mesti dia punya kawasan dia pada lebih 8. Okay, 8 mesti kat sini. Sebab ni 8.5. 8.5 ni dah terlebih sangat ni. So, 8 mesti kat sini lah tengah-tengah. Tapi kalau awak rasa susah juga, mungkin awak boleh tengok pada sini. Jumlah jam tidur sehari. Tengok jumlah jam tidur sehari tu, dia start dengan 8.05. So, 8.05 tu sebenarnya dah lebih dah. Jadi, kita ambil 90, ambil 14, ambil 2. Kalau dia cakap kurang daripada 8, okay, kurang daripada 8, kemungkinan besar boleh jadi 64 campur 22 campur 4 campur 2. Dia jadi belakang pula. Dia berlawanan. So, sebenarnya soalan ni sama je konsep dia. Kalau depan ambil belah kanan. Kalau kurang ambil belah kiri. Tu je. So, kalau soalan dia kata lebih, awak ambil lebih. Alright. So, itu jawapan dia. Jawapan dia 106. Alright, setakat ni saja untuk graf poligon dan graf histogram. Setakat ni semua faham? Pelajar ke pekerja? Pekerja. Silap dah. Pekerja. Sekejap. Kalau awak tak tulis pelajar pelajar lagi. Pekerja ke tak tulis pelajar ke, awak tulis nombor dia saja pun dah betul dah sebenarnya. Sebab dia satu markah tak perlu unit pun. Saya rasa soalan ni saya type sampai saya pun typo. Aduh, macam mana boleh typo tak perasan. Nanti saya edit balik soalan ni.
Alright, so nanti kalau rasa semua dah faham, kita boleh tamatkan kelas kita malam ni lah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oh, lupa kehadiran. Sekejap, saya nak ambil kehadiran. Saya YouTube pula keluar. Sekejap. Genap lah 1 jam setengah. Ajar satu graf 15 markah tu. Okay ni. Isi Okay, sama-sama. Jangan lupa isi form kehadiran. Form kehadiran. Nanti tak ambil kehadiran kan. Tak ada pula. Sia-sia pula. Alright, lepas ambil kehadiran kamu boleh bersurah. Itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum.